Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Harap semua yang hadir pada petang ini dan juga yang akan masuk ke sesi ini dalam beberapa minit yang berikutnya berada dalam keadaan sihat. Saya tahu bahawa setelah sekolah buka ini banyak juga cabaran kepada semua guru, kumpulan pemimpin sekolah kerana kita mula sedar dalam 2-3 minggu yang lepas ini kita tahu dan ada juga yang kita masih belum tahu learning loss yang telah berlaku dalam kalangan murid, khususnya juga yang akan mengambil SPM. Dan dah mula kalau di sekolah rendah, dah mula dipikirkan pentaksiran bilik darjah. Kalau di menengah pula, kalau untuk tingkatan 5, kalau tak silap saya, bulan ini atau bulan depan akan bermula dengan quote inverted commas trial exam, ya. Trial exam, dan semua ini merupakan cabaran-cabaran yang besar bagi pendidik. Tapi nasihat saya ialah do the best you can. Saya masih ingat cerita orang dulu sebelum saya masuk ke topik saya. Saya masih ingat ramai yang golongan yang melalui Perang Dunia Kedua, dan mereka nyatakan bahawa bila tamat Perang Dunia Kedua tu, ada yang terpaksa walaupun umur dah 12, tapi dia masuk ke darjah yang lebih rendah bila masuk balik ke sekolah. Kerana learning loss, school loss yang berlaku, mereka tak ke sekolah dan sebagainya. But most importantly, yang penting, ramai yang dapat catch up kemudiannya. Walaupun masa perang dan sebagainya, pasca perang pun banyak cabaran. Even though they went late to school, mereka diletakkan pada tingkatan atau darjah yang lebih rendah, lebih awal kerana learning loss tu, they could still catch up. Of course, cabaran kita pada masa sekarang ialah macam mana pula untuk khususnya bagi yang tingkatan 5. So, ini adalah cabaran-cabaran utama. Dan saya rasa kita faham, especially those yang dalam pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan, topik kita, saya sudah dalam 4 sesi. Ini sesi yang keempat. Yang pertama, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, ialah respectful listening. Yang kedua ialah activity versus productivity. Adakah kalau kita lakukan banyak aktiviti, ia dapat menghasilkan produktiviti yang tinggi? Atau adakah kita buat kuantiti yang rendah, tapi kita pastikan impak dia tinggi? Dalam respectful listening, yang pertama, sebut tentang the magic of listening and being listened to. Bila kita cakap pun kita nak orang dengar, bila orang cakap kita nak dengar juga. Dan both ways, ya. Dan minggu lepas kita sebut tentang leaders are readers. Betapa pentingnya kita tahu bahawa kita semua pemimpin. Kalau dah jadi guru tu kita anggap sebagai pemimpin. You are a teacher leader. It's not about having titles. Bukan ada jawatan maka baru bermaksud kita ni pemimpin. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam program hari ini sudah pastinya pemimpin. You are a leader. And out there are many leaders. So, respectful listening, activity versus productivity. Yang kedua, yang ketiga, leaders are readers. Betapa pentingnya ilmu. Ya. Dan hari ini ialah dari pemikiran ke takdir, dan saya ambil satu kata hikmah daripada Lao Tzu atau Confucius, dan juga perkara yang juga digunakan dalam ucapan-ucapan oleh Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri Britain. So dalam ni ada 6 perkataan yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan dan kita semua boleh beri perhatian kepada 6 perkataan ini. Kalau dalam bahasa Inggeris, ia berbunyi sebegini. Watch your thoughts, they become your words. Watch your words, apa yang kita nak katakan tu, perkataan, or they will become your actions. Watch your actions, tingkah laku kita, tabiat kita, sebelum ke tabiat, tingkah laku kita, tindakan kita.
for they will become your habits. Watch your habits, for they will forge your character. Watch your character, for it becomes your destiny. Dan kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, perhatikan apa yang kita fikirkan. Kita sentiasa berfikir. Kalau kita walaupun bertugas atau di luar waktu tugas pun kita sentiasa berfikir. Kerana fikiran kita, apa yang kita fikirkan itu akan menjadi perkataan yang kita lafazkan. Awasi perkataan yang kita lafazkan. Kerana perkataan ini akan menjadi tindakan kita. Itu yang kita akan jadikan sebahagian daripada tingkah laku atau tindakan kita. Tapi awasi tindakan kita kerana segala tindakan kita bila dirangkumkan, bila disekalikan, ia menjadi tabiat. Awasi tabiat kita kerana ia akan membentuk perwatakan kita. Bila tabiat, ia akan sentiasa tertunjuk dalam perwatakan kita, in our character. Dan awasi perwatakan kita kerana ia menentukan takdir kita. Dan perkara ini, banyak ada orang tu sentiasa masa tugas saya tengok, kalau dari pakaian, sampai bila pun dia tak kemas. Dan itu sudah menjadi tabiat dia. Ya, tabiat dia. Dan itu juga mencerminkan karakter atau perwatakan dia. Dan kalau kita nak fikirkan tentang sesuatu, kita tahu bahawa dia tak akan ikut norma yang diterima pakai oleh masyarakat atau komuniti atau warga organisasi. So, ini adalah perkara-perkara yang penting dan kita sentiasa, kita semua ya terlibat boleh kita reflect on apa yang disebut 6 perkataan ni, your thoughts, your words, your actions, your habits, your character and your destiny. Kalau dalam bahasa Malaysia, pemikiran kita, fikiran kita, perkataan yang kita lafazkan, tindakan, tabiat, perwatakan dan semua ni akan menentukan takdir kita. How we are. Kerana kita sentiasa akan ada dalam radar, kalau kita pemimpin, kalau kita guru, maka kita ada dalam radar murid. Murid sentiasa melihat kita. Pemimpin sentiasa melihat kita. Pemimpin pula ada dalam radar orang lain. We are always on somebody's radar. Radar yang akan perhatikan perwatakan kita. Ya. Tapi perwatakan ni wujud bermula daripada pemikiran kita. Apa yang kita fikirkan. So tuan-tuan dan puan-puan, ambillah masa untuk nak reflect on this and boleh kongsi dengan sesiapa perkara yang diutarakan di sini. Itu saja daripada saya pada petang ini. Terima kasih and stay safe and wish you all the best. Okay, take care.